Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung soalan 4 Okey, baca dulu soalan dia. Previous research reported that a fasting blood glucose level is dependent to body mass index (BMI). Okay, a new study was conducted by Hospital Evajaya to determine the relationship between body mass index and fasting blood sugar and fasting blood glucose level of diabetic patient in Hospital Evajaya. The data collected in shown as below. Okay, ni dia punya ni dia. Okay, construct a scatter diagram for the above data. Okay, first kali kita kena tentukan, determine yang mana X dan yang mana Y, yang mana dependent dan yang mana independent variable. Independent variable adalah variable yang bebas. Okay, independent variable adalah ini independent variable, variable yang bebas. Y dependent variable, di mana Y ni bergantung kepada X. Okay, so kalau kita tengok kat sini, X kita adalah body mass index. Okay, BMI kita. Okay, di mana BMI kita ni adalah independent variable. BMI kita ni yang efek kepada fasting blood glucose ni. Okay, BMI kita yang mana kurus tu, yang mana kurus dia punya fasting blood glucose, glukosa darah, level glucose. Okay, okay, yang mana efek berat badan kita tu efek kepada fasting blood glucose level. Okay, so Y ni depend kepada nilai X. Y ni depend kepada nilai body mass index. Okay, bila kita dah tahu dia punya X dia apa, Y dia apa, okay, kita plot dia punya graf. Yang ni X, yang ni Y. X ni nampak tak? Dia guna apa ni? Dia start dengan 10 sampai 40. Okay, so yang Y dia start dengan 0 sampai berapa kat sini? Kita tengok yang paling tinggi 130. Kita ambil 140 lah. Okay, so mana yang rendah sekali? Sini 19. Okay, 19 dekat sini. Nampak tak? 19 dia punya adalah 75. Okay, so plot dia punya point ni. Point ni. Ini punya titik dia ni. Bergantung kepada data yang dia bagi ni lah. Okay. So, yang kedua, calculate the percent product moment correlation coefficient. Interpret the value of T. Okay. Yang ni, kita dah tahu dia punya N dia adalah 8. Okay. Cumulative of X. Yang ni yang ni X Yang ni X. Yang ni Y. Okay. Cumulative dia berapa sini? Kira tambah semua 2, 2, 3. Sini cumulative Y dia adalah 8, 4, 8. Okay. Kemudian, okay, kita letak sini. 2, 2, 3. Cumulative of X square. Maknanya sini X square. 26 square campur 30 square campur 35 square. Okay. Dia punya 6, 5, 5, 5, 8. Okay. Kemudian cumulative of Y tambah semua 8, 4, 8. Cumulative of Y square kita dapat 9, 3, 2, 1, 4. Okay. Kemudian kita nak kira apa ni? R dia. The value of R. Okay. The value of R. Okay. Tengok muka surat belakang sekali tu ada formula kan? Okay. Ada formula. Okay. Formula dia apa? N punya cumulative 2, 4 mana ni? Okay, tak habis lagi. Cumulative XY. Cumulative XY 2, 4, 4, 5, 8. Maknanya X darab dengan Y campur semua sekali. Nampak tak? Okay. Darab dulu X dengan Y. Berapa kat sini? Darab. Kemudian kira cumulative dia. Okay, kira cumulative dia. Okay, so N kemudian cumulative XY 2, 4, 4, 5, 8 tolak dengan
kumulatif X 2, 2, 3 darab dengan kumulatif Y 8, 4, 8 bahagi dengan square root. Ingat dia punya formula dia 8 darab dengan apa tu 6x square. 6, 5, 5, 5, 8 tolak dengan 2, 2, 3 kuasa 2. Okey, kemudian darab dengan 8 kumulatif Y square 9, 3, 2, 1, 4 tolak dengan 8, 4, 8 square. Okey, panjangkan sikit. Okey, jawapan dia kita dapat sini 0.7818. Kemudian interpret the value obtained. That is a strong positive lah. Ni, that is a strong positive. Strong positive relationship. Okay, buat ayat sikit. Relationship between BMI and fasting blood glucose. Okay dia. Okay. Kemudian 4B. Okay, soalan B pula. Research has shown that caffeine is quite effective in managing and reducing one's anxiety symptom. Based on that, a researcher plans to investigate whether caffeine consumption influence student anxiety score. The Minitab output on caffeine consumption in milligram and anxiety score is shown below. Okay, yang ni dia dah bincang dia punya output dia. Output dia, yang ni S standard deviation, yang ni R dia. Okey, kemudian constant caffeine. Constant caffeine. Okey, maknanya effect of caffeine. Okey, effect of caffeine. Maknanya independent dia apa? Independent dia adalah kalau tengok kat sini, bebasnya adalah kita ambil caffeine. Bebasnya adalah kita ambil caffeine. Kemudian yang bebasnya kita ambil caffeine, yang bergantungnya adalah anxiety dia. Anxiety based on caffeine yang kita consume, yang kita ambil. Write the estimate regression equation. Apa dia punya ni? Ambil je dia punya ni. Ni dia punya regression dia. Sebab satu markah ni, maknanya awak ambil je kat sini. Negatif 0.0562x plus 18.34. Okey. Yang caffeine ni adalah dia punya independent kan. Okey. Y, X, constant dia adalah 18.34. Ni constant dia. Okey. Interpret the slope from the equation. Okey, slope. The slope. Interpret the slope. Slope dia negatif. Nampak tak? Slope dia negatif. Okey. So, macam mana graf dia? Graf dia macam ni lah. So, X kita, ni X, ni Y. X kita yang mana anxiety anxiety. Ni anxiety, yang ni caffeine. Lagi banyak kita ambil caffeine, lagi kau tengok kat sini, graf dia macam ni. Negatif lah. When the caffeine consumption increase by 1 mg, the anxiety score decrease. Anxiety score decrease. Maknanya, anxiety dia berkurang. Banyak caffeine, anxiety dia berkurang. Okay. When the caffeine consumption increase by 1 mg, okay, the anxiety score decrease by 0.0562 units. Okay, dia punya interpret dia. Habis lagi ni? Tak habis lagi. Yang keempat, state the coefficient of determination. Coefficient of determination dia apa? Coefficient of determination dia adalah nilai R. Okay, nilai R square ataupun R kita. Okay, kalau tengok dekat sini, R square. Nampak tak? 92.44%. Okay, ni 92.44% nilai R square dia. Apa dia punya explain the value ni?
explain the value. 92.44% of the total variation in anxiety score is due to caffeine consumption, while the other of 0.56% is due to other unknown factors. Okay. Tulis sikit. Okay. 90. Okay. Buat ayat sikit. Ayat ni biasa jumpa dalam buku. Of total apa dia bagi? Anxiety total variation of total in variation in anxiety. Total in anxiety. Okay, awak tulis molek saya nak tulis molek kan 7 hari tak siap ni. Is due to caffeine. Okay. Caffeine consumption. Consumption. Why the other 7.56% is due to other unknown factor. Okay, maknanya 92.44% dia punya anxiety ni efek kepada terkesan daripada caffeine consumption. Okay, selebihnya 7.56% tu daripada lain-lain faktor. Tu maksud dia. Predict the anxiety score when the caffeine consumption 0.2 gram. Okay, kita dah ada dia. Y negative 0.0562 0.2 plus 18.34. Okay, apa jawapan dia? Jawapan dia adalah berapa sini? 7.1 unit. Okay, 7.1 unit score. Okay, soalan 5. A manager is dividing her staff randomly into group for a charity project. There will be 4 staff in a group. In the company, there is a total of 32 staff, in which 12 are female. Find the probability that a group has equal number of male and female. Maknanya kat sini, kat sini dia nak daripada 30 probability. Ni penting, probability, keberangkalian. Maknanya dia jumlah dia tak lebih daripada 1. Keberangkalian. Kalau kita tengok sini dia nak apa maksudnya ni? Dia dalam staff dalam 32 orang. Dalam 32 orang, 12 ni female, maknanya 20 lagi ni adalah lelaki. Tu dia. Dia nak projek tu ada 4 grup. Bukan 4 grup, 4 orang satu grup. Maknanya 4 orang satu grup. Di mana has equal number of male and female. Maknanya daripada 20 orang lelaki ni dia nak pilih 2 orang. Kemudian campur dengan, bukan campur ni, dikedarab sebab dia ni bersama. Bersama tu kira darab n. Kemudian 12 orang perempuan dia nak pilih 2. Kemudian probability ni mesti kena bahagi dengan keseluruhan dia. Keseluruhan dia adalah 32. C kita nak pilih 4. So kita faham macam ni lah jawapan dia. 20 C2 darab dengan 12 C2 bahagi dengan 32 C4. Sebab apa saya guna C? Sebabnya ini masalah combination. Masalah combination, gabungan. Yang satu lagi tu permutation, susunan. Tu dia, lain tu.
So bila awak kira calculator je kat sini, kita dapat 0.3487. Ni kira calculator je, 20 C2 darab 12 C2 bahagi dengan 32 C4. Okey, berbeza dengan B. B ni adalah susunan. Berapa banyak susunan dia? Determine the number of ways to form 7 letter word from the letter R, M, N, M, M, U, and A if repetition is not allowed. Maknanya dia tak izinkan berulang. And the letter R must be in the middle. Maknanya R dia mestilah dekat tengah. Okey, kalau tengok sini based on dalam buku kita, okey, muka surat kalau permutation dia muka surat 109, kita nak B untuk B. Sebab apa? Kita tak nak dia not all object are different. Okay, permutation or arrangement when order is important of not all object are different. Maknanya tak semua objek ni adalah berbeza. Maknanya ada yang sama. Contohnya yang sama ni adalah M, M, M lah. Yang berbeza R, M, N, U, A. Maknanya kalau tengok kat sini, okay, R ni mesti kat tengah. Okay, R ni mesti kat tengah. Maknanya ada 3 lah. 1, 2, 3. Sini R, 1, 2, 3. Sebelah sini 3, sebelah sini 3. So, maknanya 6. 6 factorial. Kita bahagi dengan huruf apa yang, berapa dia berulang. M berulang. M berulang sebanyak 3. Okay, dia berulang ada 3. So, bahagi dengan 3 factorial. 3 factorial. Okay. Okay. Kalau tengok dia punya contoh dia, contoh yang mana dia berulang, muka surat 110. Okay. Example 4.14. Nampak tak? 11 tu adalah jumlah keseluruhan huruf. Bahagi dengan yang mana berulang. M dia 1, I dia 4 berulang, S dia 4 berulang, P dia 2 berulang. Sebab tu dia 4 factorial darab 4 factorial darab 2 factorial. Okay, kalau kat sini M dia berulang sebanyak 3 kali. M, M, M. Okay, so 3 factorial. So kita bagi, kita dapat 120 ways. Dia tanya number of way kan. Okay, itu jawapan dia. Untuk C pula. Okay, untuk C, the event A and B are such that P, A, U, B. Ni A, U, B 3/5 and P, A 2/5. Find P, A complement U, B. Okay. Untuk senang yang ni, awak kena lukis. Okay. Untuk senang jawab soalan ni, awak kena lukis. Okay. Tu je. Awak kena lukis. Sorry cepat nak balik. Awak kena lukis. Kalau tak lukis, tak nampak. Okay. Okay, lukis dia punya ni. Okay, dia punya ni. Let's say ni A, sini B. A bersama dengan A, U, B. Maknanya semua ni. Okay, semua ni. Okay, adalah 3/5. Okay, kemudian PA nya adalah 2/5. PA dia dekat sini adalah 2/5. Okay, 2/5. Find, okay, kita nak tahu dekat mana A complement U, A complement bersilang B ni. Kita nak tahu kat mana A complement bersilang B. A complement, okay, di luar A, maknanya di luar A. Okay, apa sahaja di luar A, okay, bersilang dengan, okay, bersilang dengan B. B mana B? Okay, B. Okay, sini B. Okay, bermakna dia nak yang ni. Okay, mana saya nak tanda sikit. Okay, yang hitam. Bermakna dia nak area of dekat sini. Bulan sabit ni. Okay. So, daripada sini. Okay. Daripada formula ni, kita ambil formula yang pertama tu. Formula yang pertama tu. Formula yang pertama. PA UB equals to PA plus PB minus PA okay, and sorry PA
bersilang B. P, A and B ataupun A bersilang B. So P, A, U, B, union B 3/5 sama dengan P, A kita ada 2/5. Okey. Kalau tengok kat sini, P, B minus P, A and B. P, B semua ni kan. Okey, semua ni. Semua ni. Okey, P, B semua ni. Kita tolak dengan bersilang. So, kita dapat apa yang kita nak. Adalah P, A, komplement bersilang B. Okey. Nampak tak? Kita nak ni kan. Kita nak ni. P, B tolak dengan bersilang dia. Okey. So, 3/5 tolak 2/5. Kita dapat jawapan kita adalah 1/5. Okey. Itu dia jawapan dia. Untuk soalan 5. Okey, kita tengok untuk soalan 6 pula.